Jadi kita pandang, jadi khabar ada dua bahagian. Boleh? Baik, satu khabar. Saya terangkan dulu khabar tu apa dia. Khabar, ayat ejaan dia khabar. Boleh? Khabar ni secara umumnya dia berbaris hadapan juga. Boleh? Khabar. Cuma khabar terbahagi kepada dua. Satu khabar mufrad. Yang kedua khabar jumlah. Jadi sebelum tu nak tanya dulu, apa itu khabar? Maka kita boleh bahaskan dekat orang yang bertanya tu. Khabar adalah predikat yang ni dalam bahasa surat. Maka dalam ayat tu dia jadi predikat. Baik, predikat apa Ustaz? Susah nak faham. Predikat ni adalah cerita mengenai Topik. subjek ataupun topik. Contohlah. Predikat, cerita mengenai topik tu. Kalau tak ada cerita ni memang ayat tergantung lah. Maka dia terbahagi kepada dua. Yang pertama mufrad, yang kedua jumlah. Jumlah ni kita belajar minggu depan. Sebab jumlah dia ada banyak, dia ada lebih kurang dalam 4 ke 5 jumlah lagi. Maka hari ni kita belajar khabar jumlah, khabar jenis mufrad. Boleh? Mufrad. Baik, khabar jenis mufrad ni, apa dia? Mufrad ni kalau kita katakan tunggal. Tunggal. Mufrad tu. Maksud dia tunggal ni maknanya seketul je lah, senang faham lah. Khabar dia tu datang dalam bentuk seketul. Contoh saya kata, rumah itu besar. Tapi boleh? Dan khabar dia tak ada alif lam selalu. Maka al-baitu, ayat ni mula dengan apa ni? Isim. Isim. Isim, betul tak? Apa tanda isim yang dulu kita belajar? Alif lam. Alif lam. Maka kita terangkan al-bait adalah isim, tanda dia ada alif lam. Nah, kita dah belajar dah dalam bahasa Arab. Ayat mula yo dengan isim dia jadi apa tadi? Mubtada. Ada. Mentadak, mentadu. Tak ada. Baris depan. Maka hujungnya wajib baris dia. Depan. Oh, okey. Ayuh. Maka pasangan mubtada mesti apa? Khabar. Ayuh, sama seperti pasangan Tuan Rosli mestilah Puan Mazli. Masya Allah. Boleh? Maka pasangan dia mestilah khabar. Tapi khabar ni datang dalam bentuk seketul. Perkataan dia satu je. Kabir. Ayuh, maka kabir akan hujungnya berbaris Depan. tak ada alif lam tanwin. Oh, okey. Kalau dia mubtada depan, kalau isim ni tak ada alif lam depan dia, hujung ayat khabar tu mesti tanwin Ustaz. Kita tanwin kan kalau tak ada alif lam. Okey, okey. Ganti kepada alif lam. Oh, okey. Boleh? Maka khabar sebegini dipanggil sebagai khabar mufrad. Maka hujungnya berbaris depan ni hanya berlaku kepada khabar mufrad sahaja. Khabar jumlah baris dia dah tak ada. Baris dia cerita lain. Maka khabar ni asal dia hukum baca baris apa? Baca baris depan. Jadi selama mana tidak mufrad. Boleh? Maknanya selama mana mufrad. Selama mana dia mufrad. Mana? Yang berbaris depan ni. Mufrad tadi apa dia? Kalau khabar tu datang dalam bentuk seketul je. Seketul. Ustaz, Ya? al-baitu kabirun ni, al-baitu tu
dia bukan muannas ke baitu tu? Tak. Oh tak ya? Ta ni tak dianggap sebagai perempuan. Oh. Ta perempuan yang bulat. Bulat saja. Ya. Ustaz, kabirun tu sebenarnya isim juga ke Ustaz? Isim ada tanwin. Okey. Jadi bila kita bahaskan pasal kabir tadi tu, kita akan first kita bahaskan perkataan. Kabir ni isim fa'il huruf. Isim. Kenapa Isim. dia isim? Sebab ada Tanwin. tanwin. Kemudian lepas tu kita bahas pula kenapa isim ni baris depan. Baru kita nak bahas pasal baris. Maka bila kita tengok ayat sebelum mungkin mubtada ni jadi Dia khabar. sebab mubtada. Lepas tu dia mufrad. Khabar. Jadi selain daripada kita bahaskan sekarang ni mengenai perkataan tu isim ke fa'il ke huruf, maka kita bahaskan pula kenapa baris depan dalam ayat ni. Okey, dia baris Dia depan mubtada. kerana khabar. Dia khabar. Jadi dalam Quran nanti kita akan bahaskan setiap perkataan yang ada isim ke fa'il ke huruf, kemudian saya nak tahu kenapa ayat isim tu baris atas. Kenapa isim ni dalam ayat ni baris bawah? Kenapa isim dalam ayat ni baris Dia depan tanwin. dan sebagainya. Khabar tanwin. Sampai kita tahu baris tu kenapa lah semua tu dalam Quran. Dia faham. Baru ni apa? Macam dapat ke macam dah macam semakin Dapat dah, dapat. Alhamdulillah. 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 Jadi kita bukan sekadar dapat maksud, kita dapat kenal perkataan, kita dapat tahu sebab apa baris tu, kita tahu mana subjek predikat, kita tahu mana pelaku dan maksud. Jumlah. Jumlah minggu depan saya terangkan. Jumlah. Ada lebih kurang ada beberapa jumlah. Boleh? Yang ni macam ni kita boleh terangkan satu kan. Dia jenis dia seketul. Allahus Samad. Samad khabar. Khabar mufrad. Itu yang baca Allahus Samadu baca baris depan. Jadi kita kata Allah isim. Kenapa isim? Kita kata sebab Allah mubtada. Isim, kenapa isim ada alif lam? Kenapa Allah baris depan? Allah adalah mubtada, subjek, topik. Apa nak cerita pasal Allah? Maka as-samad isim ada alif lam. Kenapa baris depan? Khabar. Khabar kepada siapa? Khabar kepada Allah. Maka kita dapatlah create kat dalam ayat kita tu nak ceritakan topik dia Allah, nak bagi tahu Allah tu adalah samad, tempat Bergantung. ataupun tujuan kita. Mana tempat kita nak tuju ni? Allah. Allahus Samad. Lebih kurang tu. Betul lah kalau memang Allah Samad pun sebab kalau kita tanya kita tujuan kita ni last kali kita nak buat apa? Mohon bantuan. Last kali kita akan contohlah kita kata kita nak negara kita maju. Baik, apa selepas maju? Cuba tanya. Cuba fikir sikitlah lebih luar daripada buku teks tu. Jadi kita nak mencapai satu negara yang maju. Baik, selepas maju tu kita nak buat apa? Contoh macam kata kita kan, saya nak beli satu kereta besar Ustaz. Baik, lepas dah beli tu kita nak buat apa? Baik. Last sekali tujuan kita kalau sekadar yang tu je, kita akan jadi skop kita kecil kan. Faham tak? Kita punya tujuan kita akan jadi kecil je. Kita kena last sekali mesti tujuan kita Allah ke. Baik, saya beli ni tu yang kalau ada tu yang orang tua-tua dulu, dia beli tanah banyak, dia ada tanah banyak, dia bedak kat anak dia, ni anakku, ni anakku, ni anakku, ni anakku. Last kali dia kata, yang satu tu abah memang nak wakafkan, orang tak payah nak bedak-bedak tu untuk akhirat ayah. Dia ada mesti dia letak kat situ. Tu yang kita bukan sekadar nak kaya je. Macam orang sekarang, dia masalah dia, mentality dia, tak payah belajar dia, yang penting duit banyak. Masuk dalam iklan di DNK tu. Tak handsome, tak apa, janji kaya kan. Jadi apa tujuan untuk kaya? Macam tu. Kita kena letakkan tujuan tu. Dan jadi dia akan pandang serong dekat profession guru,
Dia akan pandang enteng pada profession seorang doktor. Padahal doktor tu, dia nak berkhidmat kadang-kadang. Kan? Kalau semua orang nak kaya, siapa nak khidmat? Macam tu. Betul Ustaz. Betul tak? Sebab dia orang kena pula geng MLM. Boy, itu lagi pandang hina kat orang lain tu. Itu kau nak jadi ke ikan-ikan tu keluar pagi-pagi pukul 7 tu. Wah, kau pandang dia orang ikan. Dalam ikan tu lah ada cikgu yang bosarkan kau, yang ajar kau ABC. Dalam ikan tu ada doktor, ada askar, ada polis yang nak jaga keamanan kan. Kau tak nak fikir benda tu kan. Yang penting duit banyak. Jadi macam sajat ni. Duit banyak. Hidup tak darah kan. Ha, betul. Ya. Tu yang Allah kata tu, akulah somat. Allah kata yang tu. Aku ni, ada tu yang orang terjemah somat tu lebih kepada tujuan. Cuma dalam terjemahan dia tulis tempat bergantung. Tempat bergantung ni nampak macam tujuan ketika susah aja masalah kat tu. Tak, dia bukan tujuan ketika susah. Tujuan untuk kita adu ni. Ha, macam tu. Kalau kita rasa macam kita nak terlebih-terlebih kan, kita kata apa selepas A ni? Kita target A lah. Terlebih nampak macam over sangat lah. Baik, apa selepas A kita dapat? Kan tak dapur kan? Last kali tak dapur. Betul. Jadi macam tu lah. Boleh? Boleh. Yang tu perbahasan kepada somat tu lah. Walaupun tak sempat masuk ni ayat Quran tu. Tapi somat tu nanti kita akan bahaskan macam tu lah. Somat ni apa dia perkataan ni isim Ustaz. Apa tanda alif lam? Baik, kenapa isim ni dalam ayat ni dia baris depan? Sebab dia khabar Ustaz. Baik, khabar kepada mana? Khabar kepada Allah ni. Allah akan jadi mubtada. Macam tu. InsyaAllah. Satu-satu kita bahaskan. Sampailah habis semua surah lah. Saya ada buat surah hari Jumaat, saya ada buat surah Yasin. Surah Yusuf. Jumaat malam. Surah Yusuf saya buat secara surah yang penuh dengan kontroversi. Saya ada perbahaskan lah daripada segi bahasa. Tapi kena tinggi. Perbahasan dia kelas-kelas yang lanjutan. Kelas kita belum boleh ikut lagi kot. Boleh tapi yang pening. Bagilah dia punya saja tapi yang tu bukan under saya lah. Yang tu under company hukum. Oh. Jadi dia punya yuran dia ada mahar dia. Dia ada mahar dia tersendiri. Ada surah Al-Mulk Rabu pagi ni. Baru nak start hari Rabu ni. Ya, tu kena bayar ke? Yang tu memang ada cara. Yang tu company akan ambil nama kita lah. Yang tu dia akan macam-macam lah. Yang tu dia akan WhatsApp kita kitab semua. Yang tu tapi perbahasan dia tetap benda yang sama juga. Kita pun akan juga tapi mungkin kita punya slow sikit lah kan sebab kita baru lagi. Kita baru nak masuk lanjutan satu. Okay. Kita baru nak masuk kelas lanjutan satu. Yang tu yang dah tinggi-tinggi sikit tu bolehlah nak ikut. Boleh? Jadi cukup sekadar tu. Nanti minggu depan kita belajarkan jenis khabar yang kedua iaitu khabar jumlah. Khabar jumlah ni yang dimaksudkan adalah khabar dalam bentuk kombinasi. Dia gabungan daripada gabung. Semua gabung tu lah khabar dia. Sudah. Yang ni tak bergabung. Ni terketul lah. Nampak lah tu. Kalau khabar jumlah kita kena tahu mana cerita kan. Kita dah cari dah, kita dah jumpa topik. Nak cek cerita tu. Mana cerita ni panjang sangat ayat. Masa tu khabar datang mungkin dalam bentuk jumlah ataupun kombinasi. Wallahu ta'ala a'lam. Minggu depan kita belajarlah. Amin. Tafaina bihazal had wa atamanna lakum as'adal awqat. Kita nakhtatimu darsana bitasbih kafarah wa suratil asri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.